A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita semua untuk berada dalam majlis ini, majlis yang insya-Allah dipenuhi dengan para malaikat, majlis yang turun rahmat Allah, dan majlis yang insya-Allah dipenuhi dengan as-sakinah. Para malaikat, bahkan ikan di laut berdoa kepada mereka yang berada dalam majlis ilmu. Semoga apa yang duduknya kita dalam majlis ini dan apa yang kita akan dengar akan membuka minda kita dan buka hati kita untuk terus menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mau'izah wa syifaa'un wa huda wa rahmatun. Yang Nabi bersabda, Al-Quran syafi'un musyaffa'. Quran akan memberi syafaat yang betul-betul berkesan. Dan faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, maksudnya dia belajar, dia faham dan dia ikut ajaran Al-Quran satu persatu, maka Nabi tak berkata dia mendapat dunia. Nabi tak kata dia akan hidup senang di dunia. Sebab nilai Al-Quran bukan nilai dunia. Nilai Al-Quran ialah nilai surga. Jadi harga Al-Quran ialah bila kita ikut, kita dunia ni tidak ada nilai. Bahkan Nabi kata dunia ni kalau ada nilai, orang kafir tak akan dapat minum walaupun seteguk air. Tapi sebab dunia ni tak ada nilai, kebanyakan orang kafir lebih kaya, lebih senang, lebih mewah daripada orang yang mentaati perintah Allah. Kenapa Allah bagi dunia pada mereka tak beriman? Sebab Allah bagi kepada musuhnya pastilah benda yang tak bernilai. Siapa yang nak bagi barang bernilai kepada musuhnya? Tak ada. Allah akan bagi barang bernilai kepada kekasihnya, kepada orang yang dicintainya. Apa yang barang bernilai? Benda yang sementara ke benda yang kekal? Benda yang kekal. Tapi syarat untuk mendapat barang yang bernilai, yang kekal abadi ialah Al-Quran. Jadi Nabi kata, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang letak Quran kat depan, nak berfikir, nak bercakap, nak bertindak, nak buat apa saja, semuanya dipandu Al-Quran. Makna dia sedang mengambil jalan ke syurga.
Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mengambil jalan untuk mendapat ilmu. Ilmu apa ni? Pastilah ilmu untuk kenal Allah. Ilmu bagaimana nak beribadat kepada Allah. Maka kalau dia mengambil satu jalan untuk mendapat ilmu tersebut, maka apa kelebihannya? Kelebihannya Nabi kata sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jalan ke syurga yang sukar jadi mudah. Makna apa tu? Allah nak bagi barang yang bernilai kepada orang beriman, iaitu syurga yang kekal abadi. Dan syurga tu sukar. Tapi ada cara untuk menjadikan jalan ke syurga mudah, iaitu dengan ilmu. Dengan ilmu. Tanpa ilmu, manusia sentiasa dalam kegelapan dan meraba-raba, dan tidak mungkin dia akan sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah semoga kita semua adalah orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendengar ayat-ayatnya, untuk mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ilmu yang kita akan dapat pada malam ini akan memudahkan jalan kita untuk mendapat barang yang paling bernilai. Khalidina fiha abada. Okey, malam ni saya nak saya nak hurai sedikit sebanyak. Kita sama-sama berkongsi tentang pengajaran daripada surah lazim yang mungkin kita biasa baca, iaitu surah Al-Buruj. Boleh, siapa ada Quran boleh buka surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Surah ni antara kelebihannya ialah disebut dalam satu hadis yang sahih daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi az-zuhri wal 'asri bis-sama'i wat-tariq was-sama'i zatil buruj. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW selalu membaca ketika solat zuhur dan solat asar surah Was-sama'i wat-tariq dan Was-sama'i zatil buruj. Jadi sunnah Nabi solat zuhur dengan solat asar, antara surah yang biasa Nabi baca ialah surah At-Tariq dan surah Al-Buruj. Kita biasa solat zuhur kita baca surah apa? Qul huwallah. Solat asar Qul huwallah. Solat maghrib Qul huwallah. Solat isya Qul huwallah. Solat subuh Inna a'tayna. Okey, buat perubahan, buat perubahan. InsyaAllah malam ni sekadar masa yang ada, saya akan cuba habiskan surah ni supaya apa?
sampai kita betul-betul faham dan kita hafal. Dan lepas ni kita baca dalam solat. Apa faedah kita menghafal Al-Quran? Apa faedahnya? Mak bapak suka sangat anak dia hafal Quran, tapi dia sendiri tak suka. Ada masalah tak mak bapak ni? Dia suka benda yang baik pada anaknya, tapi dia sendiri tak suka, kan? Jadi faedah menghafal Al-Quran ialah bila dia orang yang hafal Al-Quran, kemudian dia faham, kemudian dia beramal, bila dia masuk syurga dikatakan kepadanya, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada orang yang menghafal dan juga beramal dengan Al-Quran, bila nak masuk syurga, baca satu ayat dan naik satu tingkat, baca satu ayat dan naik satu tingkat, sehinggalah ayat yang terakhir yang dia hafal, maka itulah tingkat terakhirnya di syurga. Manusia cita-cita di dunia nak rumah yang besar, nak hidup yang selesa, betul kan? Nak kereta yang besar, kereta yang mewah. Tapi bila di syurga, di akhirat, cita-cita dia rendah aja. Dapat tingkat pertama pun dah okey, Ustaz. Kalau dapat kat pintu syurga pun alhamdulillah dah. Betul kan? Tapi kalau kat dunia dia tak kata pula, Ustaz dapat rumah flat pun dah okey dah. Tak ada. Cita-cita kat dunia dia besar, tinggi. Tapi kalau akhirat macam tak ada cita-cita. Betul tak? Yang ada malam ni, cita-cita di syurga nak tingkat yang keberapa? Firdaus. Oh, Firdaus terus. Okey. Jadi salah satu cara nak tinggikan darjah kita di syurga ialah hafal. Tapi hafal bukan sebarang hafal, mesti faham dan mesti beramal. Jadi salah satu cara untuk kita tinggikan darjah di syurga, kita kena hafal. Dan salah satu cara mudah untuk hafal, faham. Bila kita faham, senang menghafal, senang ingat dan susah lupa. Betul? Jadi yang kita lupa sebenarnya sebelum ni sebab apa? Susah nak hafal Quran. Kalau hafal pun cepat lupa. Apa sebab? Sebab tak faham ke sebab tak makan kismis? Sebab tak faham, kan? Jadi insya-Allah saya akan bantu semua pelajar-pelajar peserta supaya di syurga dapat tingkat yang, kalau tak tertinggi pun banyak-banyak tingkat lah. Surah Al-Buruj ini ada 22 ayat. Jadi siapa faham dan hafal, insya-Allah dia akan dapat 22 tingkat malam ni. Oh, Ustaz tingginya buat apa tinggi-tinggi? Masuk je syurga. Nanti rasa tak puas pula bila berada tingkat 22. Okey. Surah Al-Buruj ialah surah Makkiyah. Dan saya rasa pelajar-pelajar, peserta-peserta yang biasa ikut kelas tadabbur saya faham. Bila saya mengajar tadabbur, tujuan utamanya apa? Amal. Lepas amal, sampaikan. Jadi surah Al-Buruj ni ada pengajaran yang mendorong kita untuk kita menjadi pendakwah dan untuk kita sampaikan apa yang kita telah faham dan amalkan. Okey, surah Al-Buruj, surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Dan salah satu cara untuk kita faham lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran dan juga surah-surah ialah
kita tengok latar belakang surah tu. Contohlah, kalau surah Al-Imran, ada antara yang diceritakan dalam surah Al-Imran ialah tentang peperangan Uhud. Jadi kalau kita nak faham lebih mendalam tentang surah Al-Imran yang menceritakan tentang peperangan Uhud, kita kena baca sirah, sejarah peperangan Uhud. Barulah kefahaman kita lagi mendalam. Surah Al-Anfal banyak juga menceritakan tentang peperangan Tabuk ke Badar. Contoh Badar kan. Jadi kalau kita nak faham lebih mantap, kita kena baca sirah Nabi dalam bab peperangan Badar. Okey, surah Al-Buruj, surah Makkiyah. Jadi supaya kita lebih faham, kita kena tahu latar belakang surah ini ketika diturunkan. Itu ketika surah ini diturunkan, Nabi dan para sahabat sedang dalam keadaan ditekan oleh orang musyrikin, ditindas. Bahkan sebahagian sahabat ditangkap, diseksa. Bahkan ada yang dibunuh. Kan seperti Sumayyah, Yasir. Jadi lalu turun surah ni untuk apa? Dalam keadaan Nabi dan sahabat ditekan, dihina, dikepau, tiba-tiba turun surah ni. Jadi apa kaitan? Kita tengok, kita tadabbur. Surah ni surah Makkiyah dan ayatnya 22. Dan Nabi selalu baca bila? Dalam solat apa? Zuhur dan Asar. Rakaat pertama Nabi baca surah At-Tariq. Rakaat kedua Al-Buruj. Jangan pula kita rakaat pertama kita bagi dua At-Tariq. Separuh rakaat pertama, separuh kan. Orang kita suka macam pagi Jumaat lah, Nabi baca rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua panjang sangat. Dia pun bagi dua surah Sajadah. Jadi surah Insan tak baca-baca pun. Buat apa kan? Itu bukan sunnah Nabi. Okey, Allah mulakan dengan surah ini, Allah mulakan dengan intipati surah ni. Sebenarnya intipati secara keseluruhan surah ini ialah tasliyatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi amma asabahum min a'daihim wa tathbitu al-mu'minina 'alal haqq. Intipati surah ni ialah Allah nak hiburkan hati Nabi dan para sahabat. Nak hiburkan. Bila sebut nak hiburkan, makna hati Nabi dan sahabat gembira ke tengah sedih lah. Sebab tengah sedih lah Allah nak hiburkan, kan? Inilah hiburan Nabi dan sahabat. Apa dia? Al-Quran. Saya nak tanya, siapa yang pernah baca surah Al-Buruj? Baca belaka. Pernah baca kan? Berapa kali dah baca? Banyak kali. Okey. Kak baca banyak kali baca. Dalam banyak kali, berapa kali Kak terhibur bila baca surah ni? Tak ada rasa. Tak ada. No feeling, ha? Oh, tak ada perasaan. Kenapa tak ada perasaan? Sebab tak faham. Oh, tak rasa sebab tak faham. Dah tahu tak faham, kenapa baca? Mengajar Quran, mengajar orang. Oh, sebab ngajar orang lah. Mengajar laki. Itu antara sebab utama masyarakat kita, mungkin masyarakat Nusantara lah, orang Melayu kan, dia mindset dia bila baca, dia tak ada perasaan nak faham tu, kan? Satu-satu kitab di dunia yang dia baca tak faham, satu je kitab kat dunia. Kitab apa? Kitab yang paling mulia, yang paling banyak kebaikan, yang paling banyak rahmat, kitab itulah dia tak faham. Betul tak?
Kadang-kadang yang faedahnya sikit je dia faham. Masa belajar matematik, faham kan? Baca buku sains, faham. Tengok cerita hantu, faham. Tengok cerita Hindustan, faham. Ha? Menangis. Orang berlakon, dia menangis. Orang berlakon dapat duit, dia dah lah tak dapat duit, menangis pula. Tak pasal-pasal. Membazir air mata. Ha. Semua faham. Dia dengar orang cakap, faham. Tapi bila dengar kata-kata Tuhan dia, tak faham, senyum pula. Cuba bayangkan kita nak menghadap Allah, kita nak cakap apa pada Allah? Wahai Tuhan, aku baca kitab Engkau tapi aku tak faham. Nak cakap macam tu depan Tuhan. Ha? Adakah itu satu kebanggaan? Makna kita tak ihtiram. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Allah mencela orang musyrikin yang mensyirikkan Allah, yang tidak sembah Allah, maka sembah berhala. Allah kata apa? Mereka ni wa ma qadarullah, mereka sebenarnya tak kenal pun Tuhan. Tak rasa kehebatan Allah dengan kebesaran yang sebenar. Sebab tu mereka anggap Tuhan ni tak layak disembah. Kita ni betul lah kita sembah Allah, tapi bila baca kitab Allah macam kita tak kenal Tuhan. Sebab tu kita baca buku apa pun mesti faham. Betul tak? Dengar apa orang cakap faham, tengok cerita apa faham. Tapi bila baca kata-kata Allah, dengar kata-kata Allah, tak faham dan tak rasa bersalah. Ini satu benda yang kat dunia ada berapa benda yang pelik. Benda yang pelik kat dunia. Ada 7 kan? 7 kan? 7 kan? 7 perkara ajaib. Yang ke-8 ialah dia baca kitab Tuhan dia yang penuh hidayah, yang penuh kebaikan, dia tak faham, dia tak rasa bersalah, dan bila khatam dia buat majlis seronok. Ini perkara ajaib yang ke-8. Betul tak? Kita kalau kita bagi surat pada anak kita tak faham, tapi dia tak tanya dan dia senyum, kita tahu dia tak faham, kita rasa happy tak? Anak kita baca surat, kita tak faham, dia senyum dan tak bertanya, kita rasa apa? Dia tak hormat kita kan? Aku sebagai ibu, tentu aku nak cakap sesuatu yang penting. Kalau tak faham, tanya. Ini tak faham, senyum. Kita terasa tak? Terasa tak? Tapi yang itulah kita buat dengan Tuhan berpuluh-puluh tahun. Aku baca kitab Engkau ya Allah, tapi aku tak faham. Lepas ni aku nak buat kenduri. Faham tak? Ini perkara ke-8 yang ajaib di dunia. Dan ini paling-paling ajaib lah. Sebab apa? Ajaib tapi dia tak sedar perkara tu ajaib. Okey. Allah mula dengan surah ni dengan bersumpah. Was-sama'i zatil buruj. Demi langit yang al-buruj, yang mempunyai buruj. Buruj ini asal perkataan Arab ialah az-zuhur, zahir, nyata. Sebab tu apa yang jelas, apa yang tinggi dipanggil burj. Ada Burj Khalifah, tahu? Pernah dengar? Di mana? Oh, Dubai. Tahu tak kenapa dia dinamakan burj? Sebab dia jelas, nyata. Okey, dalam ayat ni apa makna was-sama, demi langit, zatil buruj, yang mempunyai buruj. Apa makna buruj dalam ayat ni? Bintang-bintang. Bintang-bintang. Ada ahli tafsir mengatakan manazilus syamsi wal qamar, tempat terbit matahari dan bulan. Tapi pendapat paling masyhur, demi langit yang mempunyai bintang-bintang. Kenapa Allah bersumpah dengan langit? Tapi yang spesial pada langit yang ada bintang. Ada ahli tafsir mengatakan bintang tu apa fungsi bintang? Apa fungsi bintang? An-nujum yang Allah sebut dalam Quran. Satu, merejam
Surah apa yang Allah sebut? Surah apa? Surah Al-Mulk. Rujuman li syayatin. Satu. Yang kedua, walaqad zayyana as-sama' ad-dunya bimasabih, kan, sebagai zina, perhiasan. Yang ketiga, wa bin najmi hum yahtadun, sebagai panduan untuk orang musafir. Jadi bintang tu nampak macam kecil tapi faedahnya besar. Allah sebut 3 faedah. Dan ada ahli tafsir mengatakan dia berkait dengan kisah dalam surah Al-Buruj, iaitu kisah seorang budak, kan, gulam yang belajar daripada seorang rahib. Rahib tu dikira macam tok guru ataupun ulama lah. Jadi kaitannya apa? Bintang dengan guru ataupun bintang dengan ulama. Kalau bintang ada 3 fungsi: sebagai perhiasan, sebagai alat untuk merejam syaitan ataupun mengelak daripada keburukan, dan sebagai panduan. Maka fungsi guru, fungsi pendakwah, fungsi ulama juga sama dengan fungsi bintang. Dunia ni akan indah bila ada ulama. Bila ulama tak ada, dunia ni tak ada nilai. Betul tak? Jadi ulama adalah pertama sebagai zina. Yang kedua, ulama adalah sebagai penunjuk jalan, sebagai bintang. Ulama yang sebenar ialah menunjuk jalan ke mana? Ke surga. Ad'u ila Allah, menunjuk jalan kepada Allah. Itu ulama yang sebenar. Kul hazi sabili ad'u ila Allah. Adapun ulama ke ustaz ke, bila dia cakap, kita semakin tak kenal Tuhan, bahkan kita semakin kenal guru dia. Itu bukan ulama. Ramai kan? Semakin dengar, semakin fanatik pada guru dia. Tuhan tak kenal pun. Itu bukan ulama. Ulama ialah seperti bintang, menunjuk jalan kepada yang terbaik, iaitu jalan kenal Allah, mendapat redha Allah dan ke syurga. Dan yang ketiga, fungsi ulama sama juga dengan fungsi bintang, iaitu bintang menjaga Al-Quran ataupun wahyu daripada dicuri dengar oleh syaitan, iaitu dengan cara bintang rejam. Maka ulama fungsinya ialah menjaga agama daripada dirosakkan oleh. Itulah fungsi ulama sebenar, sama dengan bintang. Jaga agama, bukan jaga pendapat dia, bukan jaga mazhab dia. Agama berterabur, hancur, tapi mazhab dia jaga macam agama. Betul tak? Kadang-kadang dia jaga adat lebih daripada menjaga agama. Itu bukan ulama. Boleh faham? Sebab itulah bila kita dengar pendapat orang tu, kita boleh sebut guru ni cakap ni, guru ni macam ni. Yang dia tak boleh sebut apa? Tuhan cakap apa? Nabi cakap apa? Dia tak boleh nak sebut. Agama mestilah bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Okey. Jadi Allah bersumpah demi langit yang mempunyai bintang. Kemudian wal yaumil mau'ud, demi, bila Allah bersumpah pastilah dengan benda yang besar, dengan benda yang penting. Allah boleh bersumpah dengan apa saja makhluknya, tapi kita sebagai manusia tak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Siapa yang bersumpah selain pada Allah, dia telah mensyirikkan Allah. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, ataupun wa rabbul Ka'bah. Tak boleh nak kita bersumpah demi bapa aku. Tapi Allah boleh bersumpah dengan apa saja makhluknya, demi matahari, demi waktu duha, demi waktu fajar. Okey. Jadi yang kedua, Allah bersumpah dengan apa? Wal yaumil mau'ud, demi hari yang al-mau'ud, yang dijanjikan. Kalau Allah bersumpah walaupun dengan makhluknya, pasti benda itu besar.
Hari kiamat besar tak? Besar. Mana lebih besar dengan hari lahir kita? Ha? Mana lebih besar? Oh, hari kiamat. Tapi yang mana kita sambut? Yang mana kita sambut? Pernah tak sambut hari kiamat, tiup lilin? Tak tahu bila. Hari lain tahu. Jadi sambut hari lain ikut siapa? Okey. Hari kiamat ni penting sampai tahap Allah wajibkan setiap orang yang solat mesti sebut pasal hari kiamat 17 kali sehari paling kurang. Wajib sebut 17 kali sehari hari kiamat dalam solat setiap hari, menunjukkan hari kiamat sangat-sangat penting. Betul? Bila? Malik Yaumiddin. Kita kalau orang sebut 17 kali tapi tak faham juga, mana apa tu? Ha? Kunci rumah 17 kali. Tak kunci juga, mana apa tu? Sama ada dia peka ataupun dia tak faham bahasa Melayu. Ha? Sebab itulah manusia, orang yang solat, dia faham apa yang dia baca. Bila dia sebut Malik Yaumiddin, dia akan sentiasa bersedia untuk hari tersebut. Tapi berapa ramai yang baca Malik Yaumiddin 17 kali sehari langsung tak bersedia untuk mati? Betul tak? Makna apa? Yang dibaca hanya di bibir. Sebab tu antara rahsia surah Fatihah diwajibkan dibaca dalam solat dan dalam 17 kali sehari. Wajib. Yang sunat lebih lagi lah. Supaya apa? Kita sentiasa ingat. Hari ni kamu nak buat apa, silakan. Allah bagi pilihan. Tapi bila mati je, yang berkuasa hanya Malik Yaumiddin. Okey. Jadi Allah kata bersumpah dengan kedua, wal yaumil mau'ud. Kemudian yang ketiga, wasyahidin wa mashhud. Apa pula wasyahidin? Semua tak boleh keluar daripada majlis ni sehingga dia faham betul-betul surah ni sampai habis dan dia hafal. Kita minta kunci pintu lah. Sebab kalau tak buat macam ni memang tak akan hafal. Betul tak? Betul tak? Siapa yang dah hafal daripada kecil sampai ketua surah Al-Buruj? Tak hafal. Kenapa? Kenapa tak hafal? Oh, panjang. Tak, yang panjang surah Baqarah. Yang panjang surah Baqarah. Kalau tak hafal surah Baqarah, okey lah. Ni surah Al-Buruj. Satu page je. 22 ayat. Saya pun tak faham. Panjang. Padahal dengan hafal dapat surga tinggi kan. Masa dia bekerja keras sebab nak buat banglo, dia tak kata, oh mahalnya. Dia kerja gila-gila kan. Tapi kalau buat dunia, panjang lah ustaz. Boleh tak hafal separuh je. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Okey, kita ringkaskan. Wa syahidin, dan Allah bersumpah yang ketiga, demi yang menyaksikan. Wa mashhud, demi yang disaksikan. Okey, siapa ni yang menyaksi dan yang disaksikan? Ha? Orang? Ada dua. Satu yang menyaksikan, yang kedua mashhud, yang kena saksi. Subhanallah, Allah tak sebut siapa. Dalam tiga ni, was-sama'i zatil buruj. Al-buruj, ulama khilaf, banyak pendapat. Apa makna al-buruj? Ada kata bintang, ada kata manazil al-syams wal-qamar, ada mengatakan kusur. Ibnu Abbas kata kusur, istana. Wal yaumil mau'ud, semua ulama sepakat hari kiamat, tak ada khilaf. Wa syahidin wa mashhud, lagi khilaf, lagi banyak pendapat. Sebab apa?
berbeza pendapat. Sebab Allah tak sebut syahid menyaksikan. Siapa Allah tak sebut? Yang kena saksi Allah tak sebut. Allah sebut umum. Bila sebut umum, maka ulama kata syahid apa saja yang menyaksikan masuk. Seperti Allah menyaksi tak setiap perbuatan kita, dan di dunia dan di akhirat. Maka syahid juga maksudnya ialah Allah. Rasulullah akan menjadi saksi tak di akhirat besok? Dia akan menjadi saksi pada siapa? Pada umatnya, kan? Dan kita sendiri akan menjadi saksi tak? Saksi pada siapa? Tak. Wa takunu syuhada 'alan nas. Kita pula akan menjadi saksi kepada umat-umat dahulu. Betul kan? Surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a, supaya kamu menjadi saksi kepada manusia. Jadi kita ni termasuk syahid. Apa lagi yang akan menjadi saksi? Anggota badan kita. Betul kan? Kulit kita akan menjadi saksi kepada diri kita sendiri. Termasuk para malaikat akan menjadi saksi, termasuk. Okey, yang disaksikan pula apa dia? Apa saja yang disaksikan, termasuklah amalan kita. Amalan kita akan disaksikan oleh Allah. Okey. Jadi kalau kita faham ayat ni, menakutkan ataupun menghiburkan? Menakutkan. Sebab apa? Kat dunia kita boleh sembunyi. Ramai orang tak tahu kan. Suami kita pun tak tahu. Masa suami tak ada, kita buka filem Korea bersiri tu kan. Suami tak tahu. Nampak suami balik bertutup. Tapi di akhirat besok, apa akan jadi saksi bahawa kita tengok filem Korea tu? Siapa akan jadi saksi? Kulit-kulit kita, anggota badan kita. Okey. Kemudian wasyahidi wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila apa makna? Qutila ni makna lu'ina, dilaknat. Dilaknat, dibinasakan, celakalah. Siapa ni? Ashabul ukhdud, penggali ukhdud, parit. Ashab ni dikatakan bila orang tu berada di tempat tu lama, tuluz zaman, dia panggil ashab. Sebab tu ahli syurga dia panggil apa? Ashabul jannah. Ahli neraka ashabun nar. Yang duduk dalam gua tu dia panggil apa? Ashabul kahfi, sebab dia duduk lama. Ni siapa ni? Ashabul ukhdud siapa? Penggali parit. Siapa ni penggali parit? Disebut dalam hadis sahih riwayat Muslim. Cerita hadis ni panjang. Nabi kata, dulu ada seorang raja yang zalim, dan raja yang zalim ni ada seorang tukang sihir, dan tukang sihir ni telah tua. Lalu tukang sihir ni beritahu pada raja, wahai raja, aku dah tua, boleh tak cari gulam, budak yang bawah pada umur belum balik lah, boleh tak cari gulam untuk aku ajarnya sihir supaya dia dapat ganti aku. Tengok cara pemikiran orang kafir. Tukang sihir ni kafir, raja pun kafir, tapi walaupun dia kafir, dia tetap berfikir tentang penggantinya, barisan pelapis. Subhanallah. Berapa ramai orang Islam yang tak fikir pun barisan pelapis pemimpin masa depan. Betul tak? Hentam je. Siapa pandai bercakap, ke depan. Siapa ahli pidato, ke depan, walaupun akhlaknya teruk. Betul tak? Kita dah ada perancangan untuk melatih, membentuk barisan pelapis. Orang kafir ada,
Lepas tu dia pilih pula siapa ni? Ghulam. Kenapa dia cakap pada raja? Tukang sihir cakap pada raja, boleh tak cari budak untuk aku ajar sihir? Kenapa dia tukang sihir tak bagi tu pada raja? Boleh tak cari orang yang pencin-pencin untuk aku ajar sihir? Ha? Tak ada pencin tak mati-mati. Sampai 100 pun tak mati lagi ada. Okey, soalan, kenapa tukang sihir yang jahat, yang kafir, bila dia nak ajar benda yang sesat, tapi dia pilih budak, dia tak pilih orang muda ke orang tua ke? Kenapa? Ha? Budak mudah terima ajaran. Lagi? Cepat faham. Jadi orang tua, saya tak kata. Tengok cara pemikiran orang kafir. Bila dia nak bagi ilmu yang sesat pun, dia tahu bila nak bagi ilmu yang terbaik kena bagi pada masa kanak-kanak, walaupun ajaran yang sesat. Kalau ajaran sesat pun kena ajar masa kanak-kanak, ajaran yang benar janganlah dah pencen baru nak belajar. Tak ada kaitan dengan sesiapa. Kan cara orang kita kan, bila dia belajar agama, kenapa? Siapa tak faham? Kenapa orang kita suka belajar agama bila pencen? Padahal agama tu dia nak untuk dapat akhirat yang kekal abadi. Dunia tu untuk sementara. Kalau dunia untuk sementara, sepatut dia belajar bila? Masa pencen lah. Cuma sementara je. Yang agama dia nak belajar untuk akhirat yang kekal, sepatut dia belajar bila? Masa gulam. Tak apalah, ya lepas lah. Jangan dikenang apa yang dah. Kita masih ada anak yang muda, kita masih ada cucu kan, ani gulam ni. Yang lepas. Arab kata apa? Lifat mat. Sah? Lifata mata. Benda yang dah lepas telah mati. Tak ada guna kita kena ungkit. Benda tu dah habis, dia tak akan berubah dah lepas. Jangan buang masa fikir dan menyesal benda yang lepas. Kita fikir apa yang kita boleh buat sekarang dan akan datang, kan? Kita dah lepas tak apa. Anak kita pun dah besar, ustaz, degil macam saya juga. Cucu. Okey? Jadi tolonglah mak bapak ataupun atuk-atuk, bagilah masa sikit untuk bagi agama pada anak dan cucu yang masih fresh. Jangan ada serabut dengan dunia, dengan cita-cita dunia, dengan main game apa. Kita nak masuk agama, dia tak masuk dah, kan? Ambil peluang masa ni. Kalau orang kafir yang jahat pun nak masuk ajaran yang sesat pun, dia pilih waktu remaja. Okey? Jadi Allah kata qutila ashab, celakalah, dilaknatlah. Siapa ni? Siapa yang menggali parit? Kenapa? Penggali parit kena laknat. Ni yang bekerja jabatan parit dan tali air. Berhati-hati. Okey. Qutila ashabul ukhdud. Sebabnya apa? Allah bagi tahu sebab. Sebab kita dah tertanya-tanya, kenapa penggali parit kena laknat? Celaka. Allah bagi tahu, an-nari zatil waqud. Sebab lepas dia gali parit, dia nyalakan api yang marak. Ada kata berbulan-bulan dia bakar. Dia gali parit besar dan dia nyalakan api sehingga tak nampak parit tu. Sebab apa? Api tu lalu besar dan marak. Dia buat apa? Izhum 'alaiha qu'ud. Ketika mana mereka ni penggali parit, raja yang zalim. Ketika mana setelah gali parit,
Yang kedua, dia nyalakan api. Yang ketiga, izhum 'alaiha qu'ud. Mereka duduk di tepi apa ni? Tepi parit yang dah penuh dengan api yang panas tu. Siapa ni mereka ni? Penggali parit. Siapa penggali parit? Raja dan konco-konconya yang zalim. Lepas tu, wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Apa mereka buat? Dalam Al-Quran, dalam surah ni Allah tak sebut detail, tapi dalam hadis Allah sebut detail. Puncanya bila budak yang tadi dia ajar sihir, tapi dalam perjalanan budak ke istana untuk belajar sihir, dia jumpa seorang siapa? Rahib. Rahib ni orang yang ada ilmu lah, tapi orang biasa di tepi jalan. Bila budak ni on the way nak ke istana belajar ilmu sesat, tiba-tiba jumpa rahib. Dia pun dengan tazkirah, rasa macam selari. Orang kata apa? Jejak kan orang Kelantan. Jejak angin. Bila dia belajar saya rasa macam macam tak betul je, itu fitrah. Tapi bila tengah jalan jumpa rahib bagi tazkirah, macam rasa tenang je. Jadi setiap hari bila nak pergi belajar sihir, dia singgah kat situ. Akhirnya menyebabkan dia pergi istana, dia masuk kelas sihir lewat, sebab singgah di rahib. Bila lewat kat istana, tukang sihir pukul. Dan bila lewat di istana, balik rumah pun lewat, mak dia pukul. Maka dia mengadu pada siapa? Tengok, anak murid bila dah terkesan dengan guru, dia akan mengadu pada guru tu. Dia tak akan mengadu pada orang lain. Guru saya dia tak akan mengadu, sebab dia rasa macam ada sesuatu yang tak betul. Dia mengadu pada rahib ni. Nak bagi tahu apa ni? Rahib walaupun dia guru biasa dan anak murid dia hanya seorang, tapi dia ikhlas. Bila dia ikhlas mengajar, datang daripada hati, menjadikan budak tu pun terima dengan hati yang ikhlas dan terkesan. Kadang-kadang pelajar ramai, tapi guru tak ikhlas. Tak ada seorang pun pelajar yang betul-betul faham agama dan menjadi pendakwah, kan? Sebab tu kalau guru tu ikhlas, apa yang dia cakap datang daripada hati, dia akan terus masuk dalam hati pelajar tu. Itu yang akan mengubah. Tapi kalau guru tu ikhlas, bukan datang apa yang dia cakap bukan daripada hati, daripada mulut, maka dia tak akan masuk dalam hati pelajar. Dia masuk sini, keluar sini. Betul kan? Jadi yang pelajar-pelajar biasa belajar tak ingat tu, salah siapa? Salah guru kan? Pelajar tak pernah bersalah. Okey? Tengok rahib. Ada sekolah? Tak ada, tepi jalan je. Berapa ramai guru? Seorang je. Okey? Jadi dia mengadu pada guru, bila aku pergi istana lewat kena pukul, balik rumah lewat kena pukul. Jadi guru ni bagi solusi. Tugas seorang guru, jangan dengar je masalah, tapi tak bagi solusi. Jadi guru ni cakap pada budak ni, kalau kamu pergi ke istana lewat, kamu bagi tahu, sebab ada urusan di rumah, ada kerja rumah menyebabkan aku lewat. Dan kalau kamu balik rumah lewat, kamu bagi tahu sebab di istana ada tuition. Cakap bohong ke cakap benar? Bohong. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Tak boleh. Mana tak pernah berbohong lah ni? Oh bagus, bagus pada rahib lagi ya. Boleh ke tak? Untuk selamat. Ada maslahat, dibolehkan. Maslahatnya apa? Budak ni sedang dididik oleh rahib dan proses pendidikan belum habis. Kalau cerita yang sebenar, kalau rahib cerita yang sebenar, kamu pergi ke istana cerita je, kamu lewat sebab kamu belajar kat aku, habis. Betul tak? Tutup kelas, budak ni tak sempat habis belajar yang baik itu. Betul tak? Itu dia panggil. Sebab itulah Nabi kata orang Islam tak boleh berbohong kecuali 3 tempat. Kan? Pertama,
dalam peperangan. Yang kedua, Untuk menyelamatkan. ha? Yang kedua, oh bagus, tak pernah berbohong, ha? Apa dia? Selamat nyawa. Tak. Bila suami dengan isteri, bila ada masalah lah, kalau sengaja nak tipu isteri, itu haram. Yang ketiga, bila nak mendamaikan antara dua yang bergaduh, kan? Jadi rahib ni ajar gulam berbohong masuk bab yang mana ni? Antara tiga ni. Yang ketiga. Okey? Lepas tu akhirnya budak ni dia pun setelah dia belajar sihir di istana dan tengah jalan belajar agama dengan rahib, dia pun kadang-kadang was-was, timbul, yang mana betul ni? Dan ditakdirkan satu hari ada binatang yang menghalang orang ramai daripada melalui jalan tu. Tengok, orang kalau iman masuk dalam hati dia, dia penuh dengan rahmat, suka kesian pada orang dan suka bantu orang. Siapa yang tak peduli pada orang, hatinya memang keras. Sebab tu Nabi kata apa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kesianlah, rahmatlah pada orang di atas muka bumi, maka Allah akan rahmat kamu. Kita minta setiap hari rahmat daripada Allah, betul? Bila kita minta? Bila kita minta rahmat kepada Allah, berapa kali sehari? Minta ke tak? Itulah asyik nak minta panjang umur, badan sihat, rezeki murah. Rahmat minta ke tak? Ada minta? Tak perasan? Ada minta? Ada? Ada minta? Bila? Lepas solat. Bila tu? Lepas solat tu makna mungkin minta, mungkin tak. Tapi dalam solat ada tak kita memang minta? Bukan mungkin tak, mungkin minta. Dalam solat ada tak? Bila? Rahmanur Rahim bukan minta. Itu kita puji Allah, Allah yang penyayang, Allah pemurah. Ini kita minta, ya Allah rahmatilah aku. Ketika duduk antara dua sujud, baca ke tak? Rabbi firli warhamni, kan? Warhamni itu minta rahmat. Berpuluh-puluh tahun minta rahmat. Berpuluh-puluh tahun minta rahmat. Tapi dia tak perasan bila aku minta. Agak-agak lah kalau dia minta tapi tak perasan, agak-agak Allah bagi tak? Aku nak bagi macam mana? Dia pun tak faham apa dia minta, kan? Sebab itulah tanda kita tak faham bila kita minta, kita sebut minta rahmat di luar solat, kita tak cari rahmat Allah. Tapi yang kita minta apa? Rezeki. Yang tu kita faham. Sebab tu di luar solat kita cari je rezeki pagi, petang, siang, malam. Betul? Yang rahmat ni kadang-kadang kita tak faham dan tak perasan pun kita minta. Sebab tu lepas solat kita tak cari. Kita tak cari rahmat Allah. Salah satu nak dapat rahmat Allah, Nabi sebut tadi, irhamu man, rahmatlah pada orang, bantulah orang. Orang yang jahil, tolonglah, bagi ilmu pada dia. Allah bagi rahmat pada kamu. Itu janji Allah. Pasti kita dapat rahmat Allah bila kita suka membantu orang. Faham? Sebab itulah manusia yang paling rahmat pada orang siapa? Nabi. Sebab tu hidup Nabi pagi, petang, siang, malam untuk orang, untuk ummah, kan? Rahmatan. Boleh sambung. Boleh sambung. Batu orang maki Nabi, orang baling batu Nabi, tak peduli langsung. Sebab rahmat Nabi mengatasi kemarahan, kan? Okey. Jadi kalau nak rahmat, bantulah orang, bagi bantuan
Yang paling penting bagi ilmu, panduan. Okey, jadi budak ni bila tengok binatang tu, dia tengok binatang tu menghalang orang ramai, rahmat dia. Kesian orang ramai, tak boleh pergi kerja, tak boleh hantar anak sekolah. Dia pun ambil seketul batu. Dia kata, wahai Tuhan, kalau ilmu yang aku belajar daripada rahib ni adalah benar, matikan binatang ni. Dia pun ambil batu, dia baling, dan kena binatang tu mati. Mana dia lebih yakin yang dia belajar daripada rahib adalah benar. Orang pun dapat melalui tempat tersebut. Dan bila balik, dia cerita pada rahib apa yang berlaku. Maka kata rahib, tengok guru yang ikhlas, guru yang mursyid. Dia kata apa? Antal yaum afdal minni. Engkau hari ini dah lebih baik daripada aku. Nampak tak? Guru yang dah berumur mengaku depan pelajar yang gulam pelajarnya lebih baik pada dia. Ada tak guru macam tu? Ini bukti keikhlasan guru. Kan? Kadang-kadang guru bagi warning, jangan lebih-lebih pada aku. Aku bagi ilmu macam ni, banyak ni je, jangan belajar lebih. Lawan toke pula kan. Okey. Lepas tu Allah bagi apa? Kelebihan, budak ni boleh merawat macam-macam penyakit. Pernah dengar cerita ni kan? Pernah dengar. Saya nak ringkaskan sebab pernah dengar dah. Sampailah ada seorang menteri yang buta dengar berita budak ni boleh merawat semua penyakit, termasuk buta. Dia pun bawa hadiah, jumpa gulam. Wahai gulam, aku dengar kamu boleh merawat semua penyakit termasuk buta. Ni hadiah ni aku bawa semua untuk kamu, tapi rawat penyakit butaku. Tengok budak bila dah iman masuk dalam hati, hadiah ke apa tak ada nilai. Yang dalam kepala dia apa? Dalam kepala dia apa? Macam mana aku nak jadikan menteri yang buta ni beriman kepada Allah? Bukan macam mana aku nak dapat hadiah lagi banyak. Budak luar biasa tak? Dia belajar sekolah mana? MRSM kat mana ni? Ulul albab. Dia belajar di tepi jalan daripada seorang. Kita ambil pengajaran macam mana sekolah kita hebat, prasarana ni canggih, alat bantuan mengajar hebat, guru lulus kadang-kadang master, pelajar pula anak guru besar, tapi akhlak out. Betul tak? Budak ni belajar di mana? Tepi jalan dengan seorang rahib, tak ada alat bantuan mengajar, tak ada sekolah, tapi dia tahu menilai antara dunia dengan akhirat. Hadiah-hadiah semua, dia kata pada menteri yang buta, hadiah-hadiah ni aku tak boleh merawat engkau. Dia tak pernah mengaku dia boleh merawat, sebab dia tahu yang merawat ialah aku, tak boleh merawat engkau. Yang merawat engkau ialah Allah. Aku tak perlu hadiah. Kalau kamu nak dirawat, berimanlah pada Allah, sebab Allah yang merawat kamu. Kenapa nak bagi hadiah pada aku? Betul tak? Tengok budak cara berfikir. Ada tak budak yang keluar daripada mana-mana sekolah tahfiz ke, maktab rendah Saimara Ulul Albab yang berfahaman macam gulam ni? Ada? Ada ke? Kalau ada, bagi kat saya lah. Saya nak jadikan dia pendakwah kan. Dunia ni menteri bawa hadiah banyak kan. Kalau budak zaman sekarang, katalah ada kelebihan boleh merawat penyakit kan, lepas tu ada orang pula bawa bagi hadiah. Budak ni kata apa? Game ada game. Okey. Lepas tu bila budak ni cakap dakwah, budak ni, mesej yang saya nak sampai malam ni ialah, kalau budak berani jadi pendakwah sebab kerja paling mulia, kenapa kita bukan budak kan? Kenapa tak ada usaha nak menjadi orang paling mulia di sisi Allah? Kenapa kita masih banyak masa, banyak lagi masa dihabiskan untuk dunia? Betul tak? Kejar dunia, cinta dunia, sampai bila? Budak ni baru belajar sikit, dibentangkan dunia. Aku tak nak dunia. Apalah dunia dibanding dengan akhirat? Jadi akhirnya raja tu menteri itu beriman. Seorang beriman hasil kerja dakwah budak.
Bila menteri ni balik ke istana, raja tengok terkejut. Macam mana kamu boleh cilat? Tuhan yang sembuhkan aku. Raja kata, ada Tuhan ke selain daripada aku? Raja, menteri ni pun dah berdakwah, sampaikan mesej. Dia tak takut pada menteri kan, biasanya menteri ni nak jaga apa? Jaga jawatan kan. Tapi bila imam masuk kat sini, tak takut langsung dah. Terus dia cakap, yang menyembuhkan aku ialah Tuhan aku dan Tuhan engkau. Raja kata, ada Tuhan selain daripada aku? Ada. Tuhan aku adalah Tuhan engkau. Dia yang menyembuhkan. Wah, raja dengar ni satu tamparan hebat. Ini agama baru ni. Kamu belajar daripada siapa ni? Siapa yang sembuhkan kamu? Bila dipaksa, dia tunjukkan budak. Raja tangkap budak, Ghulam, dan raja paksa Ghulam. Kamu belajar kat mana ni? Guru dia rahib dah pesan, jangan bagi tahu. Tapi budak kan, dia ugut, ditampar sikit. Akhirnya dia bagi tahu. Dia belajar tengah jalan, bukan tengah tukang sayur. Masuk sekolah lain, dapat ilmu kat lain. Kan? Jadi setengah orang kata, Ustaz, anak saya sekolah bukan agama, jadi susah. Teori itu salah. Tak terpakai. Sebab apa? Budak ni asal sekolah mana? Sekolah Sahih di istana. Tapi akhirnya dapat ilmu di mana? Sekolah yang tak berdaftar. Sekolah yang tak ada pelajar. Tapi menjadikan dia orang yang kenal Tuhan dan beriman kepada Allah. Okey, lepas tu bila dipaksa budak ni bagi tahu dia belajar dengan rahib. Raja pun panggil rahib dan paksa rahib tu murtad. Rahib, guru, bila imam masuk kat sini, dia tak takut mati. Dia tak takut diseksa. Kenapa? Dia tahu ni risikonya dia akan dibunuhkan bila dia tak murtad. Tapi dia tak takut. Raja pun ambil gergaji, letak atas kepala rahib, dan dia gergaji terbelah dua, depan budak dan depan menteri yang dah celak tu. Kenapa raja buat depan budak? Kenapa raja nak takutkan budak ni? Sebab budak ni ada potensi menjatuhkan kerajaan. Bukan dalam pilihan raya. Dengan dakwah budak yang luar biasa, kerajaan boleh jatuh. Jadi bagi raja ni bahaya ni. Jadi dia kena paksa budak ni supaya murtad. Caranya apa? Takutkan. Pertama, dia gergaji rahib dia. Cuba bayangkan budak tengok guru dia kena gergaji hidup-hidup. Agak-agak budak ni secara logik lah, dia akan murtad tak? Menggeletar lah. Ghulam kan. Tapi budak ni tak goyah langsung. Tengok imam bila masuk kat sini, walaupun umurnya masih mentah, tapi imannya mantap. Lepas tu bila budak ni tak berubah, raja ambil gergaji pula menteri tu, pun tak goyah. Mantapnya iman. Pada mereka ni, rahib, menteri ni baru tak beriman. Kenapa iman dia tak goyah? Walaupun bukan setakat hilang jawatan ni, mati. Kenapa imannya tak goyah? Kita ni kadang-kadang dah belajar lama kan, solat pun 50 tahun, tapi kadang-kadang nak sedekah ke, nak menyampaikan ilmu 10 tahun fikir. Tak tahu berapa rakaat solat istikharah. Sangat sukar. Kenapa? Apa dia? Takut kan? Kenapa takut? Sebab cinta dunia masih kuat. Cinta dunia terlalu menebal. Takut mati, cinta dunia. Betul tak? Jadi bila satu rahib, satu menteri dibunuh secara ngeri depan budak ni, ya Allah, Nabi sebut kisah ni dalam hadis sahih, cerita benar. Lepas tu raja bawa budak ni, suruh pengawal tentera dia bawa ke atas bukit,
dan paksa budak ni murtad. Kalau dia murtad, hantar balik, bagi apa-apa kelebihan kemudahan. Tapi kalau dia tak murtad, campak daripada atas bukit kan. Bila sampai atas bukit, budak ni berdoa, akidah, dia yakin. Dia tak takut pada raja, tak takut pada tentera, tak takut pada kerajaan. Kenapa? Yang paling berkuasa ialah bila sampai puncak bukit dia berdoa. Apa doanya? Apa doanya? Siapa hafal? Ha? Tak ingat? Yang kita belajar dulu masa tadika, masa kita ulang, doa apa? Allahumma barik lana. Yang tu daripada tadika sampai ketua ingat doa tu. Tapi doa gulam baca ni tak ingat. Apa dia? Oh, ustaz mula sikit. Okey, saya mula. Allahumma. Sambung. Sikit kan? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Simple je doa. Maksud dia, Allahumma, ya Allah, ikfinihim, lindungilah aku daripada mereka tu, tentera tu, bima syi'ta, mengikut kehendak engkau. Simple je. Adab berdoa jangan panjang berjela-jela. Kalau rezekiku di langit turunkan, kalau rezekiku di laut keluarkan, kalau rezekiku di bumi keluarkan, kalau rezekiku yang jauh dekatkan, kalau rezekiku yang dekat masuk poketkan. Boleh apa panjang-panjang ni kan? Nabi ajar apa kita pagi-pagi? Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan. Rezeki tayyibah, dua patah. Dia panjangnya nak minta rezeki. Faham tak? Budak ni berdoa dalam keadaan risiko dia akan mati. Doa dia pendek je. Tak ada dia kata, ya Allah selamatkan aku masih muda, SPM belum ambil, kahwin belum lagi. Tak ada. Ya Allah, lindungilah aku daripada mereka, ikut kehendak engkau. Aku tak tahu cara yang terbaik. Boleh faham? Serah pada Allah. Bila lepas berdoa, Allah makbul doa budak ni. Bukit bergoncang, semua tentera jatuh, dia selamat. Lepas selamat dia pergi mana? Kenapa dia pulang balik istana? Pengajaran. Saya tahu ramai dah dengar cerita ni, tapi kita nak ambil pengajaran. Kenapa budak umur masih mentah, masa depan masih jauh, dia boleh lari je lah kan. Kenapa balik semula ke istana yang dia tahu risiko dia akan dibunuh? Kenapa pergi untuk dibunuh? Kenapa? Apa dia? Yalah, kalau dia lari pun Allah lindung juga. Kerja dia berdakwah. Dan bila berdakwah kena ada orang. Kalau dia lari, kerja apa? Bukan pendakwah. Kerja paling mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tak ada orang yang paling mulia kerjanya melainkan orang yang mengajak orang kepada Allah. Jadi kenapa aku nak lari daripada kerja paling mulia di sisi Allah? Risiko mati. Kalau dia tak berdakwah, mati juga tak? Berapa ramai yang tak berdakwah mati aksiden jalan raya? Berapa ramai yang tak berdakwah mati kena bunuh oleh kekasihnya? Betul kan? Berapa ramai yang tak berdakwah dibunuh oleh bapaknya sendiri? Berapa ramai yang tak berdakwah dibunuh oleh isterinya? Mati juga. Baik berdakwah, betul tak? Jadi budak ni fikir, kalau aku lari, lama-lama mati juga. Tapi bukan orang yang mulia. Kerja aku kerja mulia. Kenapa kau nak lari daripada kerja mulia? Boleh faham? Tengok cara budak berfikir. Berapa ramai anak-anak remaja yang berfikir macam ni kan? Ni remaja kan? Umur berapa? 14. Bila besar nak jadi apa? Jadi cikgu. Mesti ikut bapak dia ni. Bapak dia cikgu kan? Biasa kalau mak bapak doktor, anak dia jadi doktor kan. Pasal apa nak ikut bapak?
Dia kata Nabi ikutan dia tapi ikut bapa juga. Ni adik-adik, siapa? Irfan ya. Bila besar nak jadi apa? Chef, tukang masak. Kenapa Malaysia tak cukup tukang masak ke? Ada tak tempat di Malaysia yang mati kebuluran sebab tak ada tukang masak? Ada ke tak ada? Tak salah Irfan. Ramai yang jadi tukang masak, cuma kita nak betulkan. Kenapa jadi tukang masak? Tukang masak dia dapat apa? Dapat duit je. Tapi kalau kerja dia tukang selamatkan akidah orang, tukang selamatkan manusia daripada neraka, dia dapat apa? Syurga. Kan? Jadi kenapa cita-cita kita kecil je? Cita-cita anak kita pun lagi kecil daripada kita. Kita berkata bagus, memanglah mak pun sekarang pergi kedai rasa macam tak halal je kan. Mak pula bagi sokongan. Cuba besarkan cita-cita anak kita. Bukan nak kata pada Irfan, untuk semua. Jangan jadi apa-apa je lah. Cikgu ke, pilot ke, kecil sangat cita-cita anda. Cita-cita yang terbaiklah. Waman ahsanu qawlan. Betul tak? Khairukum man ta'allamal. Hadis tu hafal tapi tak masuk. Yang terbaik, siapa yang intirah terbaik? Nabi. Siapa yang Nabi intirah terbaik? Bukan guru, bukan cikgu, bukan doktor, bukan pilot. Yang belajar Quran dan mengajar. Nabi intirah terbaik. Bila Nabi intirah, Allah intirah. Tapi tak masuk. Nak jadi doktor juga. Ustaz, doktor pun ibadat juga. Ya, kalau doktor selamat fizikal ibadat, kalau pendakwah selamat iman, bukan ibadat ke? Saya nak tanya, di Malaysia lah khususnya, kita masalah besar tak cukup doktor ke, tak cukup cikgu ke, tak cukup apa sebenar? Tak cukup pendakwah, betul tak? Semua masalah berlaku sebab ilmu tak sampai pada mereka. Maknanya tak cukup pendakwah. InsyaAllah Irfan, Ustaz doakan Irfan jadi tukang pendakwah. Tukang pendakwah. Jadilah orang yang mulia. InsyaAllah Irfan, kawan-kawan. Kalau nak makan, Ustaz cari chef lain. Okey. Lepas tu pukul apa dah? Pukul apa dah? Pukul 10 baru. Lega dengar pukul 10 baru. Okey. Lepas tu budak ni buat apa? Balik daripada selamat di atas gunung, balik semula ke istana. Raja tanya, kawan-kawan kamu, bahasa tu macam beradak je. Kawan-kawan kamu dalam braket yang bawa kamu nak bunuh tu mana? Dia kata Allah selamatkan aku. Mudah je. Raja ni tak puas. Sebab apa? Budak ni ancaman kepada dia pun arah lagi pengawal dia, bawa budak ni tengah laut. Sampai tengah laut, paksa dia murtad. Kalau dia murtad, bawa balik selamat. Kalau tak murtad, campak tengah laut. Okey? Tengok jahatnya raja. Zalim pada siapa? Budak. Tengok orang yang tak beriman. Pada budak pun dia takut. Bila tu? Bila iman budak macam iman sahabat. Tapi kalau iman orang-orang tua kan, agak-agak raja tu takut tak? Datang baca doa kan, tak ada apa. Inilah iman yang sebenar, yang digerun oleh musuh. Maka dia bawa pula pergi ke tengah laut. Sampai tengah laut, budak ni berdoa 3 patah. Apa doa tadi? Ingat Allahumma aja. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Okey, ikut saya.
Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doa ni ada dalam hadis sahih. Simple je. Ya Allah, selamatkan aku daripada mereka, daripada musuh, mengikut kehendak Engkau. Okey. Jadi sampai tengah laut, budak ni berdoa, datang ombak besar, terbalik kapal, semua pengawal istana mati. Allah selamatkan dia. Tengok, Allah makbulkan doa budak ni. Sebab budak ni betul-betul ikhlas berdoa. Lepas selamat, dia pergi semula ke istana. Cari penyakit kan? Bukan cari penyakit, cari kemuliaan, cari izzah, kemuliaan. Aku nak jadi orang terbaik di sisi Allah. Aku kena balik ke istana. Berapa ramai yang syirik, berapa ramai yang kufur, kalau mati masuk neraka. Aku nak selamat, aku nak pentingkan diri, bukan aku. Faham tak? Tengok jiwa budak ni. Aku akan jadi mulia bila aku selamatkan orang, bukan aku selamatkan diri aku. Balik semula ke istana, raja tanya lagi, mana kawan-kawan kamu? Budak jawab, Allah selamatkan aku. Raja ni dah pening, tak tahu macam mana cara nak bunuh budak. Lalu budak ni ajar, kalau kamu tak boleh bunuh aku kecuali ikut cara aku. Tengok mesej dakwah apa dia? Budak nak beritahu raja ni bukan Tuhan. Buktinya apa? Satu, jahat dan zalim, bunuh budak yang tak berdosa. Yang kedua, cara dia bunuh ikut arahan budak. Ada tak Tuhan ikut arahan budak untuk bunuh budak? Tuhan apa tu? Tuhan Harun. Okey. Jadi budak ni ajar satu-satu, tahu kan? Raja ni ikut. Budak ni kata, panggil orang ramai semua, mesej dakwah. Mesej dakwah apa dah? Kalau boleh, seramai yang mungkin dengar, seramai yang mungkin tengok mesej dakwah. Jangan buat sembunyi 3 orang, 4 orang kan? Setelah raja kumpul semua, orang nampak jelas, dan budak ni diletak tempat yang tinggi, semua orang nampak ni. Mesej budak ialah biar semua rakyat nampak raja ni sangat-sangat zalim dan jahat. Bunuh budak yang tak berdosa, satu. Yang kedua, budak ni banyak jasa pada orang ramai. Apa jasanya? Merawat penyakit-penyakit masyarakat kan. Jadi raja ni ikut sesuatu, dia ambil panah, dia baca Bismillah Rabbil Ghulam, dia panah kena kat sini, antara mata dengan telinga, kena mati terus. Lepas mati je, semua rakyat amanna bi Rabbil Ghulam, kami beriman dengan budak, dengan Tuhan Ghulam, bukan raja, Tuhan kepada Ghulam. Semua menjerit, kami beriman. Oh, lagi apa? Lagi gila raja tu. Ya, aku nak elakkan berlaku. Aku nak elakkan daripada orang beriman. Tiba-tiba dengan perbuatan aku menyebabkan orang beriman. Berhasil tak dakwah budak? Masya Allah. Berapa ramai beriman? Seluruh rakyat. Hampir seluruh rakyat. Berapa ramai pendakwah? Berapa ramai pendakwah? Berapa jemaah ada? Mana ada jemaah dia seorang je? Berapa parti ada? Berapa NGO ada? Berapa dana ada? Berapa apa lagi? Serah. Tapi Allah janjikan, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu betul ikhlas tolong agama Allah, Allah tolong, walaupun kamu seorang dan kamu budak. Tapi kalau kamu tak ikhlas, kamu ada dana bilion pun, ada jemaah yang kuat pun, kalau tak ikhlas Allah tak tolong. Faham? Dan budak ni sempat nampak tak hasil kerja dakwah dia? Sempat ke tak? Tak. Semua rakyat beriman setelah dia mati. Dia tak sempat nampak hasil. Okey ke tak? Buat kerja dakwah tak nampak hasil. Okey ke tak? Kenapa okey?
Matlamat budak ni nak tengok hasil ke nak orang beriman? Sampai tak matlamat tu? Lihat tak penting. Faham tak? Ada orang nak tengok hasil juga. Bila tak nampak hasil dia mengamuk. Kita dah rancang ni, mesti macam ni. Tak boleh. Hasil tak penting. Yang penting buat kerja dakwah ataupun tak. Okey? Lepas semua beriman, menteri dah cucuk raja. Tengok. Yang kamu takut betul-betul berlaku. Pada muka. Dia tak katalah. Kamu takut orang beriman, tengok depan-depan mata kamu dah beriman semua. Maka raja ni arahkan pegawai dia gali parit yang besar. Ini cerita qutila ashabul ukhdud. Raja dah panik, tak tahu nak buat apa. Okey, gali parit besar, nyalakan api dan paksa semua yang beriman masuk dalam parit. Kalau tak nak murtad, masuk dalam parit. Dan dalam hadis disebut detail, yang beriman tu baru je beriman, mungkin setengah jam, tak sampai satu hari, tak sampai sebulan, semua masuk tak dalam parit yang penuh api? Masuk ke tak? Berapa hari dia beriman? Berapa jam kan? Kita lah kalau dipaksa masuk parit kan, kalau tak masuk parit murtad, kalau tak nak murtad masuk parit yang penuh dengan api, kita terkejut terus ke terkejut lari? Iman kita senipis kulit bawah, betul tak? Kadang-kadang Allah uji dengan sakit pun dah tak sabar, Allah uji dengan musibah pun dah tinggal solat, betul tak? Sebab iman kita tak masuk kat sini, bermain di bibir sahaja. Okey, bila semua last kali seorang ibu dengan baby, dia nak terjun, tapi dia tengok baby tak jadi. Kesian baby ni, dia tak berdosa kan? Aku tak apa, aku sanggup mati. Tapi baby ni tak berdosa. Allah bagi kelebihan, baby dia bercakap. Baby dia kata apa? Ya ummi, ya ummah, wahai ibu, kita berada di jalan yang benar. Terjun, jangan takut, terus terjun. Okey, soalan, kenapa mereka ni baru je beriman cukup berani terjun dalam api? Cukup berani, seorang pun tak teragak-agak, seorang pun tak lari, walaupun mereka hanya baru je beriman. Kenapa? Kenapa? Dia percaya akan menuju ke surga. Ini masuk api ni, bukan masuk penjara. Kita kadang-kadang dah beriman lama, belajar pun lama, kadang-kadang dengan azan subuh pun nak bangun, ya Allah, macam nak masuk api kan? Betul tak? Berapa ramai yang belajar subuh pun tak boleh bangun, masjid pun tak pergi, belum nak masuk api. Kalau imam iftihar di masjidnya ada api, confirm tak pergi. Jadi kenapa mereka sanggup terjun dalam api? Sebab kalau mereka tak terjun dalam api, makna apa? Mereka terjun dalam api, lepas terbakar, lama tak mereka terbakar dan mati? Sekejap je. Tapi kalau mereka tak terjun dalam api yang sekejap tu, mereka akan terjun dalam api neraka yang kekal abadi. Bila mereka nampak api yang kekal, tak akan keluar dan tak mati, yang ni terus jadi ringan je. Boleh faham? Keyakinan pada akhirat dah masuk dalam kepala. Ya, dia nampak api neraka tu, tak sanggup, terus terjun yang ni. Yang ni masuk, terbakar, sekejap mati. Faham tak? Yang kita susah nak buat amal soleh ni, cerita akhirat, cerita azab neraka tak berapa masuk keluar. Cerita dunia lebih seronok kan? Betul kan? Patutlah tengoklah anak-anak kita solat macam mana, pergi masjid ke tak, subuh mudahkan bangun, kadang-kadang hafiz, betul tak? Sebab akhirat tak masuk. Okey, kita sambung ayat. Dan zalimnya raja ni, Allah kata apa? Tengok turutan. Pertama, raja dan pemerintah ni lah idea mereka nak gali parit dan nak bakar orang beriman hidup-hidup. Idea
idea raja ni. Yang kedua, mereka duduk kat situ. Mereka duduk buat apa? Ayat 7, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka, apa yang mereka buat pada orang beriman, apa dia? Bakar orang beriman hidup-hidup, mereka syuhud. Apa dia? Menonton. Maksud apa ni? Menonton. Bagi raja yang zalim ni, menonton, melihat orang beriman dibakar hidup-hidup adalah hiburan, seronok, gelap. Maksudnya apa? Hati mereka dah tak ada rahmat langsung. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, tunza'u ar-rahmatu min qalbin qasin. Rahmat akan dicabut daripada hati yang keras. Dia tak ada rahmat dah. Macam ni lah, tengok orang beriman dibakar hidup-hidup, boleh senyum, boleh gelak. Mana Allah nak begitu manusia ni, bila tak ada rahmat sampai tahap ni. Sekarang pun ada kan, kadang-kadang dia bakar kucing, ada kan. Yang baru ni dia berzina dengan teman wanita dia, dia bunuh dengan pisau, lepas tu dia bakar lagi. Betul tak? Mana rahmat? Binatang pun tak buat macam tu pada kan? Tapi kita dengar je, kita pun apa peranan kita. Okey, saya nak ambil satu ayat lagi. Wa ma naqamu, kenapa mereka cukup geram dan dendam pada orang beriman sampai tahap mereka seronok melihat orang beriman dibakar hidup-hidup. Ayat 8. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka ni, orang-orang kafir, tidaklah dendam, tidaklah engkar kepada orang beriman, melainkan hanya satu sebab je. Sebab orang beriman buat, bagi orang kafir, orang beriman buat satu jenayah ni. Sebab satu jenayah ni lah mereka tak boleh terima dan menyebabkan mereka bakar hidup-hidup. Apa jenayah tu? Beriman dengan Allah. Pada beriman dengan Allah, jenayah ke kebenaran? Bahkan ya, orang beriman sembah Allah, itulah yang paling betul kan. Yang mereka tu sembah berhala, itulah yang paling sesat. Tapi fikiran mereka terbalik. Yang betul mereka kata salah, yang salah mereka kata betul. Pengajarannya apa? Siapa-siapa yang beriman sebenar, bagi orang kafir, telah melakukan satu dosa besar yang mereka tak akan biarkan sampai tahap mereka akan buat macam ni. Faham? Jadi siapa yang beriman, relax je, ada masalah. Sebab iman satu jenayah bagi orang kafir. Orang kafir paling-paling tak suka bila tengok orang beriman. Sebab tu dia buat macam-macam kepada Nabi dan sahabat kan. Diseksa, ditangkap, dibunuh, diperangi. Sehingga Nabi sendiri pun hampir-hampir dibunuh. Begitu juga kata ulama. Begitu juga kata ulama, orang yang tak suka pada sunnah Nabi, orang yang tak suka pada sunnah Nabi, dia akan buat apa saja kepada orang yang buat sunnah. Betul tak? Perangai dia ada mirip ni. Kalau orang kafir paling benci melihat orang beriman, maka orang yang buat benda bid'ah paling benci melihat orang yang buat sunnah. Dia akan perangi habis-habisan. Ni penyakit hati ni. Boleh faham? Jadi bila kita buat sunnah, ada orang tak suka, bertenang. Sebab itu adalah sunnatullah. Okey. Dapat berapa ayat? Oh, 8. Okey. Cukup ah? Tak sempat nak habis. Kalau nak habis kena datang sekali lagi ya. Bila boleh datang? Oh, malam besok. Kalau malam besok datanglah, tapi saya tak ada. InsyaAllah kita sambung akan datang. Tapi kalau boleh hafal daripada ayat 1 sampai 8 dah okey dah. Kan? Dapat 8 tingkat syurga. Boleh ha? Okey, cuba ikut saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Okey, cukup setakat ni. InsyaAllah saya doakan supaya Allah buka pintu hati kita dan beri kesenangan, kemudahan untuk menghafal apa yang kita dah belajar malam ni, insyaAllah. Okey, ada soalan? Kita ada buku poket yang mungkin sebahagian kita dah tahu dan mungkin sebahagian dah belilah. Buku-buku poket ni kita buat untuk kita berdakwah, khususnya kepada golongan asnaf. Kepada golongan asnaf kita bagi percuma je. Yang kadang-kadang kita tak pandai cakap, kadang-kadang tak cukup masa bagi buku. Antaranya kenapa anda wajib solat, saya buat dalam bentuk soal jawab dengan dalilnya. Musibah adalah nikmat. Bagi orang beriman, musibah bukan bala. Musibah adalah nikmat bila kita redha dan kita sabar. 72 doa dan zikir harian sunnah Nabi. Ciri-ciri orang beriman ialah allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang beriman sentiasa berzikir. Berzikir apa? Zikir yang Nabi baca yang sahih. Kepentingan tadabbur Al-Quran penting, bahkan wajib kita mentadabbur Al-Quran. Zikir pagi petang daripada hadis yang sahih. Salat berjemaah, ramai yang belajar tapi tak salat berjemaah. Kalau Nabi ada, tak tahulah Nabi buat apa pada mereka ni. Sifat salat Nabi kan kadang-kadang niat dah betul tapi cara salat tak sama dengan Nabi, daripada takbirnya, rukuknya, sujudnya. Matlamat hidup seorang Muslim. Ini pasal Ramadan. Ini sifat wuduk Nabi, semua lengkap. Ada satu lagi dalam proses cetak, iaitu syirik dan jenis-jenisnya. Kemudian daripada kelas tadabbur kita keluar pula dalam bentuk buku bercetak. Buku pertama tadabbur surah Al-Ma'arij, dan yang terbaru panas lagi ni, siap minggu lepas, tadabbur surah Al-Munafiqun. Ini yang paling menakutkan. Sebab apa? Rupa dia orang Islam, pakai serba, pakai jubah, solat, tapi dalam hatinya munafik. Jadi kita nak tahu tak kita ni ada tak sifat-sifat munafik? Nak tahu tak? Nak tahu kena beli buku ni. Harga dia murah aja, RM25. Dan ada gambar saya kat belakang ni. RM25. Yang buku surah Al-Ma'arij RM20. Dan semua buku-buku ni 50% masuk tabung dakwah. Yang kita pergi berdakwah di mana-mana, kita mengajar asnaf, daripada salah satunya daripada sumber buku ni. 50% masuk tabung dakwah. Okey, ada soalan? Boleh tak bagi nama semua ni untuk menjadi ghulam. Umur dah meningkat tapi jiwa macam ghulam. Kan? Tak, jiwa ghulam. Jiwa tak cakap. Tapi kadang-kadang tak cakap, jalan jauh juga kan.
Okey, apa yang patut kami sebagai ibu bapa buat kepada anak-anak kami yang ketagihan game? Mereka tidak mahu baca, hafal, apatah lagi faham Al-Quran dengan baca terjemah dan ikut kelas tadabbur, kecuali bagi mereka main games. Siapa yang beli games? Siapa yang beli? Ayah. Pukul ayah. Okey, anak-anak ni umur berapa ni? Ni, saya tak tahu siapa yang bertanya ni. Sebab nak pukul kena tengok juga umur anak. Ha? Remaja. Remaja umur berapa? Dia kalau dah remaja, contohlah 15 tahun ke atas, memang sukar dibentuk lah. Bukan mustahil. Kan? Bukan mustahil sebab apa? Sahabat-sahabat Nabi asalnya musyrikin, betul tak? Kebanyakan mereka penyembah berhala. Antara penyembah berhala dengan main game, yang mana lebih teruk? Ha? Penyembah berhala kan? Betul kan? Dan kebanyakan sahabat Nabi dah berumur. Tapi bila Nabi berdakwah, iman masuk pada mereka, mereka menjadi manusia yang terbaik. Khaira ummatin, tak akan berulang. Betul? Maksudnya apa? Walaupun anak kita dah besar, belum terlambat. Kadang-kadang umur tua pun kalau dah masuk iman, dia boleh jadi macam remaja. Okey? Jadi kalau anak-anak ni masih remaja, lebih mudahlah untuk kita bentuk. Kalau main game, kita rampas lah. Kalau anak tu masih kecil, rampas. Kena tegas. Saya bagi contoh analogi. Kalau anak kita sakit, kita suruh dia makan ubat, dia tak nak makan, kita boleh bertegas, betul tak? Paksa. Kalau kecil, pecah hidung ni sampai lemas kawan tu. Tapi kita paksa. Sebab apa? Kita nak anak kita sihat. Tapi dalam bab agama, kita macam dah blur, tak boleh nak paksa. Nak buat macam mana? Tapi masa nak bagi ubat, tak fikir pun, paksa makan. Betul tak? Siapa tak faham? Kenapa dalam bab dunia kita paksa? Bawa berjalan, kita bawa berjalan. Tapi bila bawa kelas, tak boleh nak paksa. Anak dah besar, saya tak boleh buat apa. Tapi masa sakit, paksa makan ubat. Betul tak? Jadi kalau anak tu masih kecil, paksa. Rampas telefon. Kena buat sesuatu. Satu. Yang kedua, mak bapak kena seiring. Kalau mak saja tak jadi. Kalau bapak saja, lagi tak jadi. Kalau bapa saja nak didik anak jadi baik, mak tak bagi kerjasama, lagi tak jadi. Kenapa? Sebab anak paling banyak masa dengan siapa? Dengan mak. Saya duk perhati, kalau salah seorang memang sukar untuk mendidik anak. Tapi kalau dua-dua kerjasama, lagi cepat dan lagi senang. Okey. Dan kalau anak ada 5 minit lagi. Jadi saya sambung jawapan dalam program yang akan datang. Okey, siapa nak tanya soalan boleh PM saya. Kena keluar daripada dewan ni. Okey. Jadi siapa-siapa yang nak beli buku poket ni ada kat belakang. Buku poket ni harga dia RM4.5, lebih murah daripada iPhone. Yang ni pun RM20, Al-Munafiqun RM25. Jadi belilah sebelum buku habis ataupun sebelum anda mati. Kalau dah baca, bagi pada orang. Orang baca, dia faham, dia amal, kita dapat pahala. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه